Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menceritakan mengenai tajuk menjaga adab. Apa maksud akhlak dan adab? Akhlak dari segi bahasa berasal dari perkataan khuluq yang bermaksud tingkah laku, sikap atau kebiasaan. Akhlak dari segi istilahnya, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah gambaran mengenai keadaan diri manusia yang telah mapan dan timbul tingkah laku secara sederhana dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran. Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Dengan itu, video ini mengandungi beberapa tajuk mengenai adab manusia yang merupakan topik yang kita akan bawakan di dalam video ini. Merawat pesakit, adab di masjid dan adab untuk membuat video e-pembelajaran yang dapat difahami dan menarik. Video ini mempunyai 3 episod selama 15 minit. Semoga setelah menonton video ini akan menjadikan kita lebih bersikap lebih baik dalam diri dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba Allah, kita tidak akan dapat lari daripada menerima ujian Allah. Di antara ujian Allah adalah ujian sakit. Untuk menghadapi penyakit ini, kita perlulah bersabar, redha dan berusaha untuk merawat serta berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, hak Muslim ke atas Muslim ada 6 perkara. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah ia wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam ke atasnya. Apabila kamu diundang, maka penuhilah. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Apabila bersin, maka ucapkanlah hamdallah serta balaslah dengan doa yakni yarhamakallah. Apabila dia sakit, maka ziarahilah dia. Apabila dia meninggal, maka hantarkanlah jenazahnya ke kubur. Hadis riwayat Muslim. Pemilihan waktu yang sesuai amat penting bagi mengelakkan kita hadir pada waktu-waktu yang berkemungkinan pesakit sedang berehat ataupun sedang membersihkan diri. Assalamualaikum. Siapa pula datang malam-malam macam ni? Waalaikumsalam. Boleh ke saya datang nak ziarah awak je? Bukan tak boleh, tapi sekarang ni dah pukul berapa? Alamak je, sorry lah ganggu. Ingatkan nak datang lawat. Kalau tak boleh, tak apalah. Esok aku datang lawat boleh? Kalau nak datang ziarah, bolehlah. Kalau nak datang esok pagi. Selamat malam, Jad. Selamat malam. Sedangkan menziarahi orang yang sihat di rumah pun mempunyai tempoh waktu yang kita patut patuhi bagi mengelakkan kita mengganggu urusan tuan rumah. Apatah lagi menziarahi pesakit yang tidak sihat dan tidak berupaya untuk berbual lama dengan kita. Assalamualaikum, Jad. Apa khabar? Sihat ke? Dah makan ke belum? Okeylah, Jad. Ini pun dah nak maghrib dah ni. Dah pukul 7 lebih dah ni. Eloklah saya beredar dulu. Elok-elok jaga diri baik-baik, Jad. Assalamualaikum. Ucapkanlah kata-kata yang elok dan baik yang dapat menyenangkan, menggembirakan dan mententeramkan hati pesakit. Bukannya kata-kata yang tidak disukainya dan yang boleh merisaukannya, melemahkan semangat serta menambahkan kesakitannya. Kau sakit apa, Jad? Alah, demam sikit je ni. Itulah kau, kan dah cakap lain kali jangan main hujan. Kan tengok dah sakit macam ni. Siapa yang susah? Kau juga. Kau ni, mana elok cakap macam tu. Kan dia kan tengah sakit. Kita patutnya bagilah semangat, bagi kata-kata yang baik. Tak elok tanya dia yang macam tu. Aku minta maaf, Jad, kalau ada percakapan aku yang sakitkan hati kau tadi. Semoga kau cepat sembuh dan tidak berputus asa untuk melawan sakit ni. Selain bekalan ubatan dan rawatan, seseorang pesakit itu juga memerlukan
semangat dan kata-kata motivasi daripada orang sekelilingnya. Maka apabila kita menziarahi orang sakit, kita perlulah menzahirkan keprihatinan kepada mereka dengan memberi kata-kata positif agar ia dapat membantu memberikan semangat kepada mereka. Assalamualaikum Jad. Ini aku adalah bawa sikit buah tangan untuk engkau. Tak banyak lah, tapi ada apa yang ada je lah. Bolehlah buat untuk engkau makan-makan sikit. Kalau kau lapar, bolehlah makan sikit. Jangan sampai tak makan. Terima kasih. Susah-susah je. Doakanlah kepada pesakit agar Allah memberikan kesembuhan segera kepadanya dan meringankan beban sakitnya. Kita tidak tahu doa siapa yang dimakbulkan Allah. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu menghadiri, yakni menziarahi orang sakit, maka ucapkanlah perkara-perkara yang baik. Ini kerana malaikat akan mengaminkan setiap apa yang kamu ucapkan. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau sembuhkanlah penyakit Ijat tu, ya Allah. Semoga cepat sembuh penyakitnya itu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Semoga sentiasa sihat selalu. Sudah hampir 2 tahun kita menghadapi pandemik COVID-19 ni. Bagaimana dengan PDPR kalian? Semoga terus diberi kekuatan dalam menjalani PDP secara online ni, okey? Belajar bersemuka ataupun online, adab-adab menuntut ilmu perlu terus diamalkan oleh seorang pelajar untuk terus mendapat keberkatan ilmu. Apa itu adab-adab menuntut ilmu? Jom kita refresh kembali apakah adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlaskan niat. Memang agak susah untuk ikhlas di dalam belajar, tetapi kita mesti terus berusaha ke arahnya. Kita yang berada dalam sistem sekular yang mementingkan material menyebabkan kita terlupa bahawa ilmu yang dipelajari bukan untuk mendapatkan tempat dan kedudukan serta kerja, tetapi adalah untuk menjauhkan kita daripada kejahilan yang mana dengan ini mampu menjadi perisai diri di dalam melawan arus kesesatan dan seterusnya membawa perubahan kepada keislaman. Jadikanlah diri kita sebagaimana padi yang mana semakin berisi, semakin tunduk ke bumi kerana rendah diri. Jangan jadi sebagaimana lalang yang tinggi, semakin mendongak ke langit kerana sombong. Ingatlah bahawa orang yang benar ikhlas dalam menuntut ilmu sahaja yang mampu memiliki sifat terpuji, termasuk merendah diri. Yang kedua, tekun berusaha dan bertawakal. Sentiasa bersungguh-sungguh dalam pembelajaran tanpa menurut keadaan dan masa, dengan menghindari perasaan malas dan mudah jemu dengan buku pengajian. Di samping itu, kita mestilah bertawakal kepada Allah agar kejayaan diimpikan akan menjadi milik kita. Tawakal yang dilakukan mestilah mencukupi syaratnya, iaitu berusaha, tekun, yakin, tidak mudah putus asa dan menyerah natijah ataupun keputusan kepada Allah sepenuh hati. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Sesungguhnya ilmu itu daripada nur yang suci, yang mana ia tidak dapat kita perolehi jika diri kita sentiasa disaluti dengan najis-najis dosa. Yang keempat, memilih teman yang soleh. Pilihlah teman yang mampu membawa kita ke arah kebaikan dan cubalah hidupkan budaya nasihat-menasihati antara satu sama lain di dalam rumah kita sendiri, sama ada berbentuk rasmi seperti diskusi kitab atau melalui perbincangan yang tidak rasmi setiap hari. Yang kelima, menghormati guru. Kita juga wajib menghormati guru dan mematuhi segala arahannya selagi mana tidak menyalahi kehendak Islam. Kita mesti patuh kepadanya walaupun fikrah dan pendapat kita berbeza. Yang keenam, mendapat doa dan keredaan ibu bapa. Kita hendaklah sentiasa menjaga perasaan kedua ibu bapa kita dan menghormati mereka dalam perkara yang tidak menyalahi syariat Islam. Sentiasa berhubung dengan mereka dan mengambil berat tentang keadaan keduanya serta mendoakan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Kita juga hendaklah sentiasa meminta agar mereka meredai kita dan mendoakan kejayaan kita. 6 adab tadi patut kita amalkan dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang pelajar. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum dan hai semua. Memandangkan sekarang kita masih menghadapi musim pandemik, mesti semua mempunyai perasaan yang rindu untuk beribadah di masjid. Dan kini kita semua masih tidak dapat berpeluang untuk menunaikan solat di masjid. Jadi dengan itu, saya akan terangkan kembali adab-adab ketika di masjid. Seperti yang anda semua tahu, masjid merupakan tempat yang suci bagi umat Islam untuk beribadah kepada Allah. Kerana itu, sepatutnya kita sebagai Muslim hendaklah menjaga adab ketika masuk ke masjid agar menambah kekhusyukan dalam beribadah. Yang pertama, tidak membuat bising ketika berada di dalam masjid. Hendaklah kita menjaga adab dan tingkah laku ketika berada di dalam masjid, terutama sekali bermain di dalam masjid, bergurau senda, berlari, membuat bising dan berjual beli di dalam kawasan masjid. Yang kedua, solat tahiyatul masjid. Apabila muazzin telah mengumandangkan azan setelah masuk waktu solat, maka hendaklah dia melakukan solat rawatib apabila ada solat rawatibnya. Namun jika tidak ada solat rawatib sebelum solat wajib, maka lakukan solat sunat di antara azan dan iqamah. Kerana itu di antara azan dan iqamah itu ada solat yang sunnah dan solat itu berbagi dengan solat tahiyatul masjid. Yang ketiga, pilih saf pertama sebelah kanan imam tanpa mengganggu orang lain. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian, pasti mereka melakukan undian. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas orang-orang yang berada di saf-saf sebelah kanan. Yang keempat, duduk menghadap kiblat sambil membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu itu ada sayyidnya, yakni tuannya, dan tuannya majlis adalah menghadap kiblat. Yang kelima, berniat untuk menunggu solat fardu yang seterusnya. Ini kerana dia sedang menunggu solat, malaikat berselawat kepadanya sebelum solat dan setelahnya selama dia masih berada di dalam tempat solatnya. Ini berdasarkan hadis radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang hamba tetap dalam solat selama dia masih berada di tempat solatnya, dan para malaikat berkata, Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Dan yang terakhir, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka jangan melakukan solat kecuali solat wajib. Apabila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak perlu untuk melakukan solat sunnah. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah untuk solat sudah dikumandangkan, maka tidak ada solat kecuali solat wajib. Hadis riwayat Muslim. Dan itu sahaja dari saya untuk adab-adab ketika berada di dalam masjid. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, apa yang boleh saya simpulkan daripada penerangan kami terhadap ketiga-tiga adab tadi, iaitu kita sebagai seorang Muslim perlulah sentiasa mengamalkan adab-adab dalam kehidupan seharian kita, kerana dengan adablah kita dapat dan kita mampu untuk mengundang keberkatan dalam apa jua amalan yang kita lakukan. Wallahualam, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.